Saya percaya kita semua mempunyai satu cita-cita keinginan. Kita nak masuk syurga berjemaah. Kita nak masuk syurga sekeluarga. Kita nak berkumpul kembali bersama dengan ibu ayah kita yang telah lama tinggalkan kita. Kita teringin dan kita sangat rindukan ibu ayah kita. Kita nak peluk mereka semula. Kita nak cium balik mereka. Kita nak salam tangan mereka. Kita nak saling menyapa. Siapa tak rindukan ibu dan ayah? Siapa tak rindu nak memandang kembali wajah ibu dan ayah? Siapa yang tak ingin mendengar kembali suara ibu dan ayah? Subhanallah. Kita nak berkumpul semula. Kita tak nak menjadikan jurang api neraka pemisah kita. Kita nak anak-anak kita walaupun ada yang kita nampak belum solat. Ada anak kita tak menutup aurat lagi. Mungkin ada suami kita yang belum lagi solat dengan sempurna dan sebagainya. Ataupun di kalangan kita masih lagi bergeluman dengan maksiat. Tapi kita tetap ada permintaan dengan Allah, harapan dengan Allah, supaya kita semua ini berjemaah masuk syurga Allah. Sekeluarga tak tercicir seorang pun anak cucu kita. Tak tercicir seorang pun adik-beradik kita. Walaupun mungkin ada adik-beradik yang telah menyakiti hati kita, tapi jauh di sudut sanubari kita, kita nak semua adik-beradik kita berkumpul semula dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah. Segala puji-pujian janganlah kita meletakkan, menyandarkan kepada manusia. Kerana sekiranya kita terlibat ataupun kita tidak sedar kita ada sifat demikian, na'udzubillah, kita telah melakukan satu syirik khafi, iaitu kita mensyirikkan Allah secara sembunyi tanpa sedar. Akhirnya kita lebih membesarkan makhluk berbanding Allah yang Khalik yang menciptakan makhluk. Seterusnya, terlebih dahulu saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak Masjid An-Nur Batu Lapan Ulu Kinta Perak di atas jemputan yang istimewa ini. 3 bulan sebelum lebih kurang ya, Tuan Haji, Masya Allah. Minta maaf kalau saya hanya pandang sebelah sini ya. Saya segan nak pandang Tuan-Tuan Haji, Al-Fadhil Ustaz, Tok Guru, macam-macam ada dekat sini. Sesungguhnya saya memang tidak layaklah untuk berada di sini pada saat ini, melainkan kerana ini satu amanah dan satu permintaan lalu saya penuhi. Masya Allah. Kalau ikutkan kelayakan, Al-Fadhil Ustaz ada, imam ada, Tok Guru macam-macam. Dan bila saya menyampaikan, orang alim berada di hadapan ini, mudah sangatlah mengesan kekurangan dan kesilapan saya. Tetapi dengan rendah hatinya, saya berada di sini bukan untuk mengajar, tetapi untuk belajar. Bila saya datang dengan niat untuk belajar, maka saya mudah untuk rasa nak berkongsi. Sebab kita sama-sama belajar. Sebab perjalanan seorang pelajar, dia takkan habis sampai mati. InsyaAllah sampai mati kita sentiasa belajar untuk menjadi hamba Allah yang baik. Seterusnya saya ucap terima kasih kepada pengurusi masjid, setiausaha, bendahari, AJK, muslimin dan muslimat. Seterusnya Tuan Haji, insya-Allah Tuan Haji Nasir yang menguruskan, yang menghubungi daripada awal sampai ni, menyediakan homestay. Dan kali ini perjalanan ini sangat bermakna sebab saya datang satu keluarga, suami tu adalah tu, dengarlah tu suara isteri dia yang kuat ni ha. Anak-anak 7 orang pun datang, dan paling istimewa sebab ibu saya pun boleh datang sama. Mak saya datang 2 hari lepas daripada Terengganu, suami saya balik pergi ambil, lepas tu datang bawa ke Perak. Masya Allah. Satu negeri yang sangat makmur, negeri insya Allah baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Sebuah negeri yang diturunkan oleh Allah rahmatnya dan diberkati oleh Allah dan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, mudah-mudahan. Dan yang saya segani, yang saya hormati seluruhnya, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah ya Jami' yang kumpulkan kita di sini pada saat ini, Allah akan kumpulkan kita kembali insya-Allah di syurganya. Amin ya rabbal alamin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan permudahkan jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap teguhlah kita berada di jalan menuntut ilmu, sebab selama mana kita berada di jalan ini, insya-Allah kita di dalam dakapan Allah ya Nur, ya Hadi, ya Haq. Allah yang memberi cahaya hidayah kebenaran. Dan mudah-mudahan asbab kita datang ke majlis ilmu ini, Allah lalu mengampunkan kita melalui doa para malaikat yang ada bersama kita berdasarkan hadis Nabi yang sahih.
Selama mana hamba Allah berada di majlis ilmu di rumah Allah, malaikat mendoakan 3 perkara. Allahumma ufillahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, berkatilah dia. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, dan juga terimalah taubatnya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah para jemaah yang saya hormati sekalian, kita merujuk kepada tajuk yang diberi tugas oleh saya pada malam ini, iaitu bab keluarga bahagia dunia akhirat. Betul atau tidak tajuk tu? Atas sana tu ada muka saya, patutlah duk tengok ke atas tu. Okey, besar muka ke atas tu ya. Jadi tengok yang depan ni macam kecil, tengok ke atas. Tu saya pelik aja kenapa duk tengok-tengok. Ingat tengok jam. Kan setengah orang tu kalau dah resah gelisah, dia mula tengok muka ustazah, lepas tu tengok muka jam, lepas tu tengok muka pintu mana nak keluar. Jadi insya-Allah saya diberi tugas ni sehingga pukul 9 sahaja. Jadi tak lama pun, lebih kurang 1 jam sahaja. Insya-Allah pukul 9 berhenti. Sekarang pukul 8 kan, lebih kurang. Dan waktu Isya kita akan berhenti untuk beri laluan azan. Subhanallah. Jadi untuk tajuk kita pada malam ini, saya nak bawa akronim keluarga tu sendiri. Jadi orang perempuan kan suka nulis. Dia tengok dah tak sabar nak nulis tu. Ini buku nota yang keberapa tak tahu ni. Dan tak tahu letak mana lepas ni buku ni. Sebelum tu nak tanyalah dulu kan, apa khabar semua? Baik, subhanallah. Bahagia ke tidak? Masya Allah, orang Perak bahagia, Koma pun bahagia, awak pun bahagia. Pandai sikitlah cakap Perak. Sebab tadi pergi makan kat kedai makan, tanya dulu, Koma tu apa? Rupanya Koma tu kamu, lepas tu awak tu saya. Jadi bertukar macam tu ya. Jadi kira jadilah juga tu ya. Apa-apalah kan. Subhanallah. Semua orang Perak, subhanallah, orang Ipoh, Perak, alhamdulillah bertemu kita pada malam ini. Jadi saya nak mudahkan ceramah pada malam ini, akronim daripada perkataan keluarga. Jadi K yang pertama iaitu ketua. Siapa ketua keluarga ni? Dah sebersalah pula kan? Siapa ketua keluarga tuan-tuan? Suami macam takut je nak ngaku ketua tu kan? Ke ada persetujuan suami isteri buat penyerahan, awaklah jadi ketua, saya nak jadi pembantu pula. Sampai kiamat, jawatan ketua keluarga tak akan bertukar. Walaupun power macam mana pun seorang wanita tu diberi kelebihan dari sudut ilmu ke, dari sudut gaji ke, dari sudut kedudukan ke, tiba-tiba isteri ni keturunan daripada keturunan berpangkat tinggi ke, apabila kita bernikah, kedudukan kita para wanita sekalian, ketaatan, memuliakan, nombor 1 adalah suami. Dia adalah ketua. Mungkin Allah akan uji melalui kita memandang rendah terhadap suami. Ini ujian yang berat terhadap wanita. Apabila ada kekurangan suami, lalu dia memandang rendah dengan kekurangan tersebut. Subhanallah. Tetapi sekiranya seorang wanita itu faham tentang asas ini, walau bagaimanapun keadaan suaminya, bila tanya pendapat, asyik pendapat tu di luar kotak je. Kalau tanya, bang, kita nak makan kat mana? Ikutlah makan kat mana pun, dia tak erti nak jawab. Bang, nak melauk masak apa? Terpulanglah mana yang elok bagi awak, elok bagi saya. Bang, kita nak pergi berjalan mana? Tak kisah mana-mana pun. Memang tak ada jawapan. Dia akan balik semula kepada perempuan. Lepas tu kadang-kadang kita kata, bang, kali ni saya ikut je, awak nak makan kat mana terserah. Betul ke terserah orang perempuan? Tiba suami berhenti masa tu juga. Makan sini je lah. Bang, nampak macam suram je kedai ni. Orang perempuan pilih kedai makan dengan emosi. Dia bayang kerusi kedai makan tu, dia bayang lampu kedai makan tu. Padahal orang lelaki katakan nak makan, mana-mana pun boleh makan. Dia sampai, dia order tu je, simple saja. Sebab itu bukan mudah orang perempuan nak kata ya pada suami. Ya, okey, sini okey. Bang, baju mana satu? Padahal dia dah ada pilihan dia, suami pun pilih yang ni. Bang, biar betul yang ni bang. Apa salahnya sekali-sekala beri hak? Okey bang, kalau ini pada pandangan awak saya beli. Bang, beg mana satu bang? Ni pun takut juga tanya ni.
Sebab biasa dia tak tengok betul-betul pun, dia main cakap je. Tapi sekali-sekala ibu-ibu, para wanita sekalian, kita terima pendapat seorang suami, walaupun kita lepas tu kurang berkenan, tetapi insya-Allah di situlah adanya pahala. Sebab apa? Kita meraihkan pendapat suami kita. Masya-Allah.